Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Diharapkan semoga semuanya akan berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa riang ceria di samping keluarga yang tercinta. Terima kasihlah sebab masih lagi melawat channel Projek Cikgu. Okey, kadang-kadang dalam pelajaran sains ini kita tidak boleh hanya berteori. Kita kena menjalankan satu amali ataupun aktiviti untuk menerangkan teori yang kita sudah pelajari. Supaya pemahaman, pengingatan kita akan menjadi lebih lama dan lebih kekal dalam ingatan kita. Okey, apa kata kalau kita buat aktiviti yang berkaitan? Jom. Hari ini kita akan buat satu eksperimen memisahkan dua cecair yang bercampur dengan menggunakan kaedah penyulingan. Okey, radas penyulingan ini terdiri daripada gelalang dasar bulat yang bersambung dengan satu kondenser di sini. Kondenser Liebig. Okey, kondenser ni dia ada dua bahagian ya. Kalau diperhatikan di dalam kondenser tu ada satu silinder. Dan kondenser Liebig ni disambung dengan dua pipe air. Satu untuk air masuk dan satu lagi untuk air keluar. Dan untuk ini air masuk dipastikan berada di bahagian bawah dan air keluar di bahagian atas. Okey, kita tengok. Kita akan masukkan air. Dan air memenuhi kondenser Liebig dan keluar melalui saluran di bahagian atas. Dan air ini hanya berada di sekeliling silinder di bahagian tengah, dan bahagian tengah itu tidak ada air yang masukinya. Okey, soalannya kenapa mesti diisi dari bawah bukan dari atas ya? Okey, sekarang kita tengok apa yang berlaku sekiranya kita buat pengisian dari sebelah atas. Okey, sekarang kita tengok air masuk dari bahagian atas, pipe atas. Okey, kita perhatikan bahawa air tidak memenuhi keseluruhan kondenser ni. Okey, kalau kita isi kuat-kuat memanglah penuh air ni, tapi kalau kita nak buat eksperimen, sebab dia eksperimen ni mengambil masa yang agak panjang kan juga ya. Jadi membazir air, jadi kita kena pasang slow air ni ya. Jadi itu sebabnya kita juga mengisi daripada bahagian bawah ya. Supaya air ni sentiasa naik ke atas memenuhi kondenser Liebig. Di dalam kelalang ini kita isikan dengan dua jenis cecair, iaitu alkohol dan juga air yang bercampur. Jadi untuk mengasingkannya kita menggunakan kaedah penyulingan. Kenapa kaedah penyulingan? Sebab alkohol dan air mempunyai takat didih yang berbeza. Air mempunyai takat didih 100 darjah Celsius, manakala alkohol mempunyai takat didih 78 darjah Celsius. Jadi dalam kes ini alkohol akan mendidih dahulu berbanding dengan air. Jadi untuk memastikan suhunya bersesuaian, kita menggunakan termometer. Okey, apabila proses pendidihan berlaku, cecair itu akan bertukar menjadi wap. Wap itu akan disalurkan melalui salur kaca ini dan terus masuk ke dalam salur Liebig. Silinder di dalam salur Liebig itu. Jadi apabila ada air yang sejuk bertemu dengan wap air yang panas, wap air itu akan bertukar menjadi cecair melalui proses kondensasi dan seterusnya dikumpulkan ke dalam beaker pengumpul di bahagian bawahnya. Okey, di dalam kelalang dasar bulat juga itu diletakkan serpihan porselin.
Okey, tujuan dia supaya apabila apabila cecair itu mendidih, pendidihannya itu tidak begitu kuat, terkawal. Bila mendidih terlalu kuat, dia boleh memercik dan mungkin akan memasuki saluran kaca itu. Kita tak mahu cecair yang masuk melalui saluran kaca, kita cuma mahu wap air sahaja ataupun wap alkohol sahaja yang masuk ke dalam salur kaca. Ayuh kita mulakan eksperimen. Okey. Okey, suhu sekarang ialah 28 darjah Celsius. Okey, kita tunggu sehingga suhu mencapai takat didih untuk alkohol. Okey, pada peringkat awal eksperimen kita tengok tidak ada air yang menitis di situ. Okey, tidak ada hasil sulingan lagi. Okey, suhu sudah mencapai 32 darjah Celsius. Okey, semasa eksperimen ini dijalankan, pastikan semua penyumbat getah ini adalah ketat, tidak ada udara wap yang keluar, hanya pastikan wap itu hanya mengalir melalui silinder ini dan masuk ke dalam kondenser libik. Suhu sudah mencapai 79 darjah Celsius hingga 80. Okey, padamkan api. Okey, supaya dia punya takat didih dia adalah sentiasa tetap, tidak melebihi 70 ataupun tidak melebihi 78 ataupun tidak melebihi 80. Sebab kalau sampai 100 yang mendidih ialah air. Kita hanya nak mengasingkan alkohol daripada air ini yang bercampur ni. Okey, kita boleh perhatikan kat situ. Kita boleh nampak wap-wap air mengalir melalui silinder itu. Okey, dia akan masuk ke sini dan bertemu dengan air yang sejuk yang masuk dari bawah. Dan akhirnya wap air itu akan bertukar menjadi air dan dikumpulkan di dalam beaker ini. Dan hasil yang terkumpul ini kita namakan dia hasil sulingan. Okey, jadi inilah caranya untuk mengasingkan cecair yang bercampur. Okey, dengan menggunakan kaedah penyulingan. Kaedah penyulingan ini kita boleh juga gunakan untuk mengasingkan ataupun menghasilkan air tulen. Dengan memisahkan bahan-bahan yang terlarut di dalam air itu. Itu juga adalah caranya untuk mengasingkan air dan juga garam mineral terlarut. Okey, sekarang ni sudah ada hasilnya. Okey, kita cuba cium. Okey, bau alkohol menyengit. Sepatutnya tidak boleh diindu secara langsung Okey, sikit-sikit sajalah. Memang bau dia adalah bau alkohol yang menyengit. Okey, jadi eksperimen kita berjaya. Kita sudah mendapat alkohol yang sudah bercampur dengan air dan kita dapat mengasingkannya melalui proses penyulingan. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi untuk video yang seterusnya.